Aku punya pasu bunga nampak 9 suku habis 10 suku sejam lah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Poji Betul. Wah, okay, hari ni saya bersama orang yang orang kata secara dasarnya lalang. Betul. Lalang terbaik yang pernah dihasilkan di MPL MY season 12. Betul. Tapi ramai yang tak tahu, jauh di sudut hati, Poji ialah Homeboys. Homeboy. Tak, saya sokong semua. Macam tu tak boleh. Homeboys. Poji seorang tali barut daddyhood. Dia tak boleh dia cakap saya homeboys tau. Sebenarnya saya budak daddyhood. Macam tu. Memang daddy crew lah. Daddy crew, betul. Zaman tu daddy crew. Zaman-zaman t-shirt logo colour kuning hijau. Betul. Ghetto crew. Daddy Ghetto Crew, DGK. Okay. So maknanya Poji dah nampak ataupun dah ikut saya ni daripada saya rasa 2017. Lebih kurang lama lah. Lebih kurang. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun Betul. 6 tahun mengikuti seorang daddyhood. 6 tahun baru champion. So dah banyak fasa, daripada fasa saya bosku, and then saya ke Homeboy, Kurus, rambut panjang, pakai singlet jalan, cengkung macam hisap. betul. Sampai sekarang kan good looking. Good looking Good looking. Tu tanda macam cukup duit, good looking. Lepas tu saya percaya ada orang cakap kau bukan tak handsome, kau tak ada duit. Oh ya ke? Alamak. So maknanya dulu saya tak good looking lah. Bukan tak cukup duit. Oh tak juga. Dah cukup duit, auto handsome. Okay. Tapi Poji pun memang ada revolusinya daripada seorang content creator yang biasa. Betul. Sehingga ke pentas red carpet atau pentas berprestij di MPL MY season 12. Tak ada siapa jangka dan saya pun tak jangka. Betul. So maknanya seiring lah dengan kejayaan Homeboys tu, Poji pun menerpa satu nama di MPL MY. Dan Alhamdulillah. Kita tak jangka jalan kita macam mana. Mungkin ada kroni yang cucuk ke kat belakang. Itu kroni nombor 2, nombor 3 lah. Mungkin lah. Ada orang cakap Aiman Lapel kroni daddyhood lah ini. Dan dia deserve untuk berjaya. Betul. Dan setuju. saya tak pernah tolong pun untuk dia dapat best talent. Dia sendiri yang campaign. And dia, kenapa dia best talent kalau tanya saya, dia boleh kata semua benda dia buat. Voice over, caster, host, apa lagi? Dia Mr. International bagi saya, Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. So Malaysia harus berbangga lah mempunyai orang seperti Aiman Lapel. Betul. English dan juga Malay dia marvelous. Setuju. Walaupun dia mungkin budak-budak kot. Ya. Budak-budak ni budak-budak pandai sikit. So maknanya masa saya sekolah dulu, saya tak suka sangat budak-budak ni. Sebab dia pandai, lepas tu handsome kan. Budak-budak ni pandai, handsome, awet lawa. Sekolah isi. Ni kat Johor lah. Dekat Johor, sekolah English College. Budak-budak English College. Jadi macam saya ni budak-budak Tiram, budak-budak Flat Lakin. Sekolah kebangsaan normal lah. Sekolah teknik Tanjung. Teknik. Sekolah jenis kena buang asrama. Kos apa? Saya elektronik tu. Okay. Kejuruteraan awam. Oh ya, budak KA. Budak KA. Okay, Poji, kenalkan diri sikit demi sikit lah. Kalau yang tak kenal, tapi saya rasa memang almost semua kenal lah siapa Poji. Kenalkan diri sikit. Tak tahu nak kenal macam mana. Sini kali ketiga saya sini. Setiap kali pun saya kenalkan ni, saya Poji. Budak daddy macam tu je. Tali barut daddy. Tali barut. Sedikit sebanyak itu betul lah. Sebab kalau nak cerita panjang, dia tak ada cerita panjang. Perjalanan kita mungkin satu hari bila saya dah spike satu tahap yang betul-betul kita berada di pentas tertinggi ataupun di tahap orang kata penthouse tu, baru orang nak peduli dengan cerita kita. Sekarang belum lagi. Sekarang belum ke? Belum lagi. Tapi Poji berada di akta rahsia rasmi Maknanya antara orang yang tahu rahsia macam mana perjalanan daddyhood, boleh lah. Terang dan gelap daddyhood ni macam mana. Kan? Betul. Orang tak tahu, orang tak nampak. Orang tak tahu. Biasanya orang akan cakap daddy macam mana dia nak berjaya. Tak mudah lah benda tu. Sama juga macam Poji kan. Betul. Dah go through banyak proses kan. Betul, sampai orang kata kena tipu, kena scam kadang-kadang. Betul. Kita content creator ataupun kita streamer kan, kita tak ada hala tuju sebenarnya. Kita nak buat sampai orang nampak kita boleh berjaya. Kita tak ada duit, kita nak buat apa kan macam tu. Betul, so kita grind sampai orang nampak, oh dia ni boleh jadi host, dia ni boleh jadi panel, something macam tu lah. Tapi tak awkward lah rasa host untuk grand final. Memang satu pentas yang besar, tak ada rasa awkward ataupun macam dia tak boleh nak
Awkward tu ya, mungkin nervous tapi mungkin dah terbiasa untuk public speaking. Terbiasa kot. Okay. Tapi satu kejayaan bila Poji host Homeboys pula champion. Betul. Itu memang Dia macam betul je, ini orang kata dia tak rancang tapi dah jadi layan lah kan. Okay. So hari ni saya nak tanya sikit sebanyak pasal more on MPL MY season 12 lah. Orang kata Okay. kalau bagi saya MPL MY terbaik sepanjang zaman lah untuk Homeboys je lah. Kita champion kan. The moment Homeboys start season 12, adakah Poji rasa Homeboys calon juara? Secara jujurnya. Jujur. Secara jujur saya tak rasa. Bukan dia tak rasa boleh jadi calon juara. Saya rasa ada terlampau banyak saingan yang sengit. Maknanya season ni memang it's all about all out lah. All out. Tambah pula lagi kecewa tu week 2 tu. Aduh jahanam. Okay, cerita sikit lah. Apa perspektif ataupun tanggapan Poji untuk Homeboys start season 12 ni? Jujur je, macam kenapa keluarkan Dale ke, kenapa ni ke, kenapa tu. Dia just kita kongsi sama-sama lah di podcast. Okay, kalau kata persoalan saya tak ada juga. Sebab bila keluarkan Dale saya terus tanya kan, asal dia gimana, dia GSG. Akhir dah terjawab soalan. Mungkin sebab kita WhatsApp belakang, kita call, kita tanya kan. Cuma benda tu yang mengejutkan sebab macam bila orang cakap bawa macam orang lama OG mekanik tua Zon. Macam mana netizen mempersoalkan ke? Saya tak nak soal, saya cuma nak tahu alasan. Macam tu. Okay, faham. Lepas tu kan masa tu yang saya datang sini, saya asal ambil Zon ni? Sebab dia boleh buat something yang bar tak boleh buat. Itu jawapan dia. Betul. Macam okay, dah dapat jawapan, selesai lah. Mungkin boleh dibuktikan. Sama juga minggu kedua tetap macam kan, minggu kedua macam betul tak betul ni? Betul tak betul ni? Sebab masa minggu kedua pun kita dah nampak. Actually masa week 1 pun korang lawan dengan RSG pun hard game sebenarnya. Quite struggle lah. Sebab bila kita cakap orang tu dah target champion, dia punya performance ke apa ke, dia kena seiring dengan dia punya ayat dan performance dia. Beyond the expectation lah. Betul, macam Onyx. Kita tengok Onyx. Daripada awal minggu ke apa, dia tapau habis semua team. All the way. Dia tak bagi muka. Dan orang tahu memang ini adalah bukan calon juara. Dia dah memang juara daripada awal. Okay. Tapi MPL MY sengit dan membuatkan sampai hari terakhir pun belum tentu. Betul. Macam ada head to head punya isu lah apa kan. Terlampau banyak persaingan kat situ. Tapi seronoknya untuk perjalanan bagi saya, bagi Homeboys adalah sebab kita nampak korang struggle is real. Dan yang paling manis lah bagi saya, paling manis tu sebab bila korang bounce back daripada week 2. Ujung pangkal dia, topik dia bagi saya untuk Homeboys adalah week 2 tu korang punya benchmark. Jangan jadi macam tu. Okay. Maknanya week 2 tu kita punya wake up call lah. Betul. Okay, alright. Okay, sebelum kita nak full recap lah untuk season 12 daripada week 1, week 2 dan sebagainya. Poji dah go through Poji dengan saya daripada season 7 lah. Saya boleh cakap Poji tengok saya punya perjalanan dari season 7. So season 7, season 8, season 9, season 10, 11 dan juga 12. Season mana yang Poji paling ingat sekali? Season 12 sebab champion. Selain season 12, season 11. Season 11 sebab international kan, kita kita pula kan. Korang bawa bar. So benda tu macam satu benda yang menarik sebab bila korang selalu kekalkan line up lokal, dan bila semua orang bermain dengan import, korang pun nak bermain dengan import, dan import tu bagi impact yang gila besar. Terus dapat nombor 3. So maknanya bukan satu move yang cuba-cuba lah. Bukan cuba, sebab memang nampak ada impact. Sebab masa tu, masa bar datang, korang punya gameplay dah tak sama. Macam sebelum ni kan korang guna apa tu, siapa Romo korang sebelum Zakus. ni? Zakus. Lepas tu ada Apple sebelum Expedia. tu Expedia, betul kan. Macam bukanlah random, tapi maksudnya bila Roma Malaysia, macam Roma Malaysia ni mudah dibaca. Bila korang bawa satu Roma yang luar, orang bukan tak boleh nak baca Roma luar tu, orang tak boleh nak baca Homeboys terus. Tapi Homeboys ketika season 11 tu, daripada week 1 memang perform kan. Memang gila kan. Macam betul. Team Hak kena henjut 2-0, RSG kena henjut 2-0, Secret 2-0. Cuma korang penat tu je. Tapi memang penat. Sebab kita pakai itu je, tak ada langsung simpanan. Tak ada sub. Sub kita solos je time tu. Dan solos pun busy, baru balik umrah dan sebagainya. So tapi season tu nampak promising lah. Betul. Saya masa dalam kepala ini kalau tak champion nombor 2. Macam tu. Okay. Sebab saya mula-mula saya sebenarnya memang nak target champion season tu ataupun nombor 2 lah. Tapi bila dapat berita Malaysia satu je slot,
MSC, malas terus. Macam tu. Rasa macam geram pula kan rasa kan. Tapi alhamdulillah lah, saya rasa season 11 tu bagi banyak benda yang macam kita punya Homeboys punya vibe ni saya bawa daripada awal lah. Macam mana diorang punya style, diorang punya pemakaian, kalau diorang pergi red carpet nak kena macam mana. So saya buat benda tu lah. Bagi dia nampak, orang kata ada aura betul. Benda tu penting kan. Sebab saya tak suka benda yang boring lah. Kalau macam contoh posing nak kena semua style, pakaian semua kena style, nampak hype lah, betul. Jadi benda tu is a value of Homeboys lah, yang tak ada dekat pasukan lain lah. Tapi Poji tahu kan ada beberapa pasukan yang akan tarik handbrake di season depan. Betul. Ada juga orang cerita. Alright. So okay Poji, minggu kedua season 12 saya pergi dan saya macam boleh saya cakap. So macam kecewa time tu. Kecewa sebab saya tak miss sepanjang tu, semua saya tak miss kecuali minggu kelima. Minggu kelima lawan siapa Minggu kelima waktu tu korang dah perform, sebab bounce back pada 3, 4, 5 je saya tak ada masa Hari Malaysia. Oh, Hari Malaysia kita lawan, korang menang. Hari Malaysia korang tetap menang sama. Kita menang semua. Kita lawan siapa time tu? Secret ke? Secret, yes. Secret sebab minggu 5 tu saya kat Singapore. Oh, okay. Tengok Homeboys Singapore. Betul. Kalah pula time tu. Lepas tu Dale cakap, fuck you lah. You bring bad luck. So saya bergelak dengan Dale. Oh, okay. Minggu tu awak pergi Singapore. Tapi ironinya, Homeboys Malaysia dan Homeboys Singapore, dia tidak menjadi di minggu kedua. Betul. Dua-dua minggu kedua tak jadi. Dan di penghujung minggunya pun standing yang sama. Nombor 3. Rival kita pun pasukan yang sama. SMG. RSG. Banyak Singapore. G season ni. Betul. Semua top G lah orang kata. So okay, apa pandangan Poji masa minggu kedua tu kita bagi satu permainan yang kurang cantik. Sebenarnya daripada minggu pertama lagi kurang cantik mainan tu. So bagi saya untuk minggu kedua tu dia bukan kurang cantik. Korang nampak macam nak bukan cuba, dia nampak macam korang tak ada pattern. Tak ada pattern, betul. Tak ada, bukan identity Homeboys tu. Yes, ada korang suka main langgar semua kan, reko atas bagi sikit hati. Cuma masalahnya masa tu macam pergerakan korang tu korang tak sync. Yes, Homeboys dia tak sync kepala, tak synchronize lah. So lalu bila korang main dia nampak sync. Okay, sini kat sini placement hero ke kan, dah boleh pick off dah semua. Masa tu semua bersepah. Dia bersepah tu umpama yang satu minggu tu macam tak buat kerja lah. Macam tak buat, bukan tak buat kerja, macam penat sangat. Oh, iya ke? Macam datang main, pick je lah, main je lah, kalah belakang macam cerita. Yang tu yang terus jadi langkah Mitek. Oh, okay. Faham. Maknanya masa tu ada kesangsian lah untuk betul, sebab tak nampak form tu hilang. Oh, maknanya bila Homeboys bagi bad performance tu, Poji sendiri ada rasa macam kenapa buat macam ni kan, rasa kecewa. Minggu kalah tu yang bar masuk kan. Ya. So macam kenapa tukar bar pula kan, bila kita dah nampak first week zone macam tukar. Okay, tukar pun masa tu dah kalah first game, second game tu baru masuk bar kan. Tak saya tak. Yeah. Memang fully bar. Tetap kalah kan, tapi point dia kalah lah kan. So macam mungkin dalam kepala saya fikir mungkin sebab diorang dah terbiasa, dalam kepala saya mungkin dah terbiasa dengan gameplay zone. So macam banyak benda yang ubah, dan juga hero picking orang kata masa tu. Saya tengok juga komen, tanya juga kawan-kawan caster kan, apa silapnya Homeboys ni. Dia cakap mungkin diorang tak synchronize, itu je jawapan dia. Okay, faham. Tapi ada juga yang mempersoalkan draft apa semua. So macam Poji sendiri untuk build balik kepercayaan tu kan, ataupun Poji nampak yang Homeboys ni bukan calon juara, apa yang membuatkan Poji masih lagi menyokong Homeboys kalau bukan sebab Daddyhood? Baru nak tunjuk sini. Kalau bukan sebab Daddyhood lah, kalau bukan saya, contohlah Daddy tak wujud untuk Homeboys kan, yang menyokong saya untuk Homeboys ni mungkin rasanya Chibi kot. Chibi yang buatkan sebab dia dah berapa season, 5-6 season dekat situ. Kita nampak dia punya struggle setiap season, dan dia satu-satunya jungler carry dekat situ. Memang Homeboys ni movement based on Chibi punya performance lah. Betul. Kalau kata dia tak jadi, itu yang minggu kedua tu jadi 060 semua tu. Itu yang Storm dengan Demon Kite nak buat dia 060 lagi tu. Betul. Tapi tak dapat Jack. Lu ingat anak buah gua siapa? Batang pisang. So selain daripada Homeboys lah, sebenarnya siapa yang target Poji untuk jadi juara season ni? SMG.
Oh ya? Tetap SMG. SMG Sebab? Sebab saya dengar ura-ura nombor satu sebab ini season terakhir Sasa. Oh. So bila Sasa, bagi saya kalau orang tu dah kata season last dia mesti nak all out, gila-gila punya all out. Apa jadi aku nak champion. Okay. Tu nombor satu. Yang kedua sebab mungkin sebab ada Miko kot. Miko dia menunjukkan satu playstyle yang berbeza lah. Daripada Snapdragon. Tapi kat Snapdragon tak menjadi pun. Dia tak menjadi, tapi team tu tak menjadi. Saya tengok daripada gameplay dia, playstyle dia main Chow, dia main Ruby kan. Dia seorang yang cantik lah. Cantik. So macam sayang kenapa SMG tak ada. Miko ni dah banyak buat dah. Okay, faham. Tapi Miko pun easy going orangnya. Kan dia selalu saya tengok dalam stream saya pun ada. Dia mesra, dia datang, dia selalu menegur. Dia wakil rakyat sebenarnya. Tapi dia nangis tau kalah itu. Kalah bila? Yang bila? Kalah dengan korang. Oh ya ke? Tapi dia yelah, dia kalah pun dengan team power. So okay je. Okay lah kan. So bukan RSG calon juara untuk PUBG Tak. Sebab apa? Dia tak ada sebab. Bagi saya masa bukan saya nak berlaku biadab ke apa. Betul, saya tak nafikan di Mengkat tu jago. Macam mana kita ada semangat nasionalisme dalam diri tau. Jungler Malaysia the best. Macam tu. Okay. Tapi SMG bukan jungler Malaysia. Sebab tu saya letak CB. Okay. So untuk SMG dia bukan pasal jungler Malaysia. Bukan, Sasa tu semua bagus, tapi still ada Sasa. Sebab tu dia cakap. Okay, faham. Dia bila dah habis CB, dia pergi dekat second carry MM lah Sasa. So maknanya SMG merupakan calon juara yang sebenar untuk PUBG lah. Sebab dia season lepas champion juga. So dia mesti bawa satu energi yang sama. Season lepas dia runner up. Runner up. Betul. Betul Todak. Dengan Todak dia runner up. Untuk Todak. Jadi saya akan tanya PUBG lah, kenapa Todak boleh jatuh merundum. Sebab kita sebagai orang luar ni, kita pun ada komen-komen yang kita Betul. Sebab ada kalau PUBG perasan ada orang komen, Daddy tak payahlah sibuk tim lain, dia cakap itu kan. Tim belum champion lagi. Sekarang tim saya dah champion. Boleh sibuk lah. Boleh sibuk. Gua punya pasal lah. Gua nak cakap apa. Ni podcast gua. Lu ingat? Lu punya podcast. So okay PUBG, minggu ketiga menentang Raid. Homeboys henjut kau-kaunya 2-0. Menang dengan Raid tu pun tak tahulah, saya nak cakap korang menang mudah pun tak boleh juga. Saya kalau bunyi kasarnya Raid tu yang mudah. Tapi sebelum tu Raid mengalahkan Todak 2-1. Gameplay dia macam wow. Betul. Sebab lepas dia menang dengan Todak tu betul, tapi masa tu Raid sebab dia tukarkan antara Exort, tukar Keep. Kan macam saya cakap, bila terlampau banyak tukar ni pun dia akan merosakkan rotation sesebuah team tu. Jadi masa tu, tapi mungkin juga puncanya daripada Homeboys mengalahkan Raid, buatkan diorang down terus. Sebab korang macam tak bagi harapan. Oh ya. Korang kan baru minggu ketiga. Saya rasa ada banyak lagi. Minggu ketiga tu sebenarnya dah tengah minggu dah, tengah season. Bukan tengah minggu, tengah season. So tengah season ni pun adalah waktu yang untuk step up. Okay. So bila minggu ketiga tu dah kena dihenyak oleh Homeboys, week 4-5 memang susah nak bounce. Susah nak bounce back. Tambah pula diorang kan salah satu tim yang waktu transfer window pun lambat nak masuk player. Ya betul. Dia masukkan Al dengan siapa? Siti Nursana. Itu pun week 5. Week 5 ya, betul. Menang juga sekali lawan Lunatic kalau tak silap saya. And then dia kalah. Betul. Tapi sebab tu cakap dia terlampau lambat. Sebab hentaman daripada korang, lepas tu bersambung untuk minggu-minggu seterusnya. Impact henyak kau-kau lah tentu. Betul. Sebab masa tu korang dah tunjuk dah yang kita orang champion season ni. Dan bila interview Rose tanya, ada media-media tanya pun, korang macam ni season ni, kita orang champion. Chibi punya ayat kan, kita orang champion season ni kan. Okay. Dan WhatsApp yang saya hantar tu pun mungkin boleh reveal apa yang saya cakap dekat PUBG ketika minggu kedua tu. Minggu 2 janji, Daddy cakap minggu 2 janji, last nangis. Tu lah. Itu last lah Itulah betul lah. Tapi nangis ke? Sebenarnya masa korang kena comeback tu kan, Ni kisah benar kan? Tak tahu nak baca kau punya pasal lah kan. Masa korang tengah kena balik 3 sama kan, macam orang jadah tu lah. Memang betul-betul Dah putus harapan lah. Betul, dia tak putus harapan. Cuak nangis. Bini saya, awak nangis apa hal, game tak habis. Betul saya pergi belakang lu, dah isyak ni, pergi semayang isyak lu, tenang-tenang. Korang muka stres pula. Bayangkan Azrai pun dia tak canting. Masa korang dah menang 3 tu dah, lepas tu diorang comeback 3 game tu, Azrai macam semua pakat diam.
Apa nak buat ni? Okay, faham. Maknanya semua pun masa keadaan tu memang tegang lah. Tegang, betul. Sebab saya jumpa Chibi kat toilet. Saya jumpa Chibi. Aku boleh ni. Chibi muka dia stres. Dia tak muka relax, dia muka stres. Itu okey lagi. Chibi lah. Alah, boleh aku silap lah macam tu lah. Dia okey lah. Lepas tu saya pergi, toilet kan banyak dekat Bukit Jalil. Saya jalan-jalan toilet lain lagi. Saya suka jalan-jalan sebab toilet penuh masa tu. Okay. Nak tak nak kita kena jalan. Player dia dapat special. Okay, player masuk dulu. Kalau kata yang host ni tu memang tak dapat kan. Kau tunggu tu. So saya pergi yang dekat belakang Caster Malaysia. Saya jumpa Haru. Oh, Haru pula. Muka betul-betul confident lah. Tak, Haru. Oh ya. Duduk depan tandas. Weh, tak senang duduk. So semua orang tak senang duduk. Oh, sebab tiga sama tu. Okay, alright. Tapi macam biasalah, kita manusia yang bagus. Boleh Haru, korang boleh champion. Bagi semangat juga. Kena bagi semangat. Takkan korang kalah. Tak boleh. Kita kawan-kawan, kita tetap kena support moral. Betul. Korang boleh. Muka macam tu. Saya tengok Benny muka stres tau. Kita faham sebab orang nak champion. Betul. Sebab yalah macam Poji cakap mungkin ni season terakhir untuk Sasa. Mungkin ada kawan-kawan lain pun nak bergerak ke tim yang lain. Betul, macam Stormy pun ada tim lain dah panggil kan. Jadi mungkin diorang nak one last ride lah orang kata. Betul kan? So sebelum nak jump into playoff ni untuk kita jadi champion ni, saya nak recap minggu keempat, Minggu Diraja. Minggu Diraja kau lawan kita orang jumpa dua pasukan gergasi lah, Todak dan juga SRG. Dua-dua korang bantai. Dua-dua kita njut. Tapi SRG korang 2-1 kan? 2-1 pun sebab kena comeback. Masa first game tu korang kena comeback. First game tu kita dah lead 10k gol. Kena comeback betul. Untuk Minggu Diraja tu, itu yang seronoknya. Satu-satunya game yang seronok bagi saya, Minggu Diraja tu berbeza dengan Todak ke Lunatic ke. Macam game tu game yang kita tak pandang tau. Kita Minggu Diraja tu lebih pada Homeboys. Oh ya? Perampas bakal lah. Masa tu dia bukan perampas, dia bakal perampas tahta. Sebab korang boleh dijuluki sekarang dia bukan sebagai setakat champion tau. Korang dia People Champ. The People Champ dan juga The Champion Slayer. Okay. Korang slay RSG. Betul. Bekas champion. Dia tak pedulilah player yang sama ke apa. Dia team langgar. SMG. Betul. Pun champion. Team Hug. Semua champion korang run up kan. Betul. Kecuali regular season lah, korang kalah dengan SMG tu je lah. Betul. So maknanya lah saya tak perasan tu lah. Sebab macam bracket kita, bracket Homeboys ni, orang cakap bracket maut lah. Sebab kita kan gagal dapat apa bracket nombor season 2. lepas. Apa bracket tu kita gagal dapat kan. So kita duduk di nombor 3. So bracket tu RSG, bracketnya sama dengan Team Hub. So banyak pasukan ataupun banyak netizen yang cakap habis lah ni, Homeboys balik awal lah. Betul. Dan ada juga orang kata sumpahan daripada season ke-7, siapa yang nombor 2 dia champion. Dan korang pecahkan sumpahan tu. Betul. Nombor 3 champion. Tapi secara teknikalnya sebenarnya Homeboys nombor 2. Betul. Kalau bila kita tengok percentage tu kan. Betul, percentage, win rate dan sebagainya. Sebenarnya Homeboys nombor 2. Tinggal lagi kita, sebab dia kira head to head, sebab tu korang kat bawah. Betul. Sebenarnya kita macam Homeboys ni, saya dah nampak lah. Kalau Poji perasan, kalau Poji tengok saya punya podcast pun, saya selalu cakap Homeboys champion. Itu doa. Betul. Jadi benda tu menjadi lah. Jadi jump into minggu kelima lawan Team Secret. Masa tu susah gila nak menang lawan Team Secret. Setuju. Dan orang rasa ketika tu lah Secret dia menjadi, sebab dia menang ke atas SMG. Masa minggu kelima tu, okay, macam ni lah, ni depan kamera kan. Depan ni Homeboys SG tengah main, tangan pegang phone. Tengok Homeboys Malaysia. Apa jadi tak boleh. Dia kena tengok. Kena tengok juga. Jadi masa tu bila mana kita masih lagi mengekalkan momentum tu, dah ada lah bibit-bibit rasa yang ni boleh ni champion. Boleh. Dah ada. Dah ada. Masa tu macam, kalau bukanlah kita nak cakap Secret tu senang. Tak, Secret tu susah sebab kita nampak ada orang bounce back yang gila-gila. Betul. Jadi bila korang dah boleh bantai satu tim yang boleh membantai SMG, satu kejutan lah juga kan. Betul. Walaupun orang kata tak dijangka, korang buktikan. Dan perjalanan korang tu memang sudah. Ini dah nampak, memang tinggal nak tulis je Homeboys champion dekat dalam mana-mana platform. Okay. Sebab TV3 dia keluar awal, sehari awal. Betul. Kan?
Kan ramai mengecam sebenarnya TV3 tu. Oh ya ke? Sebenarnya ramai mengecam TV3 tak buat kerja ke apa ke. Lepas tu ada bila betul-betul Homeboy champion, sekarang ni siapa nak puji ke nak marah ni? Orang memuji baliklah benda tu. So maknanya benda tu macam mana nak cakap TV3 mendoakan sebenarnya. Betul, sebenarnya kita crony TV3 ingat. Boleh minta sponsor. Boleh Media Prima, boleh Roger lah. Sebab tapi saya banyak buat kerja untuk Astro. So conflict of interest mungkin ada lah. Tapi okay je, no problem. Okay, minggu ke-6 kita menentang Team Hak. Team Hak antara yang menggagalkan Homeboys untuk dapat upper bracket. Betul. Tapi sebab ayat tu juga, kalau susahkan jalan korang, tuan susahkan jalan korang. Okay, itu memang betul-betul macam dendam yang benar ke apa? Dia bukan dendam yang benar lah. Dia lebih kepada di in-game lah. In character lah juga kan. Macam, okay, korang rasa satu point ni penting, alright, no problem. Tapi sebab kita nak menutup juga beberapa kritikan yang mengatakan Team Hak akan bagi kemenangan mudah untuk Homeboys. Setuju, faham. Ada juga yang cakap sebab korang mesti dah boleh beli game ni. Ada juga yang cakap. So percaturan Allah tu baik lah kan. Dia tak mudah jalan ni, tapi kau akan champion. Macam tu lah. So saya rasa benda tu satu perkara yang okey je untuk kita jalan, untuk kita lalu. Walaupun kita duduk di nombor 3, bracket tu kat belakang sikit, nyawanya 1. Tapi korang tak jumpa diorang juga kan. Tu yang indah sebab lepas dia menang dengan NC kan. Betul. Menang NC dia jumpa korang. Jumpa korang pun korang yang enjut, tak bagi, orang kata tak bagi rasa nak bernafas. Tu. Pengsan Yura, pengsan kena. Yeah. Kalah tu lembik terus. Terus dah tak nampak jalan dah, gelap mata dia. Sebab lepas jalan korang kat situ, korang jumpa RSG. Sebab okey lah, kalau cerita bracket tu, semua orang cakap Team Hak akan bantai Homeboys 2-1, Homeboy balik awal lah, apalah. Kita menang, RSG sebenarnya akan bantai Homeboys. Tapi masa tu saya cuak juga betul. Sebab ya ke? RSG lepas dibantai oleh korang, dia orang kata macam menerima saka ke apa tak tahu. Setiap minggu tu, untuk sepanjang 6 minggu tu 9 game menang tanpa kalah, dan dia mengkat, dan dia memang layak lah dia dapat MVP untuk jungler kan. Tapi macam takkan kot. Tapi diorang rasanya lah, diorang tak reset lah. Sebab masa video taunting tu keluar kan, saya cakap kan, RSG kena standby lah. Sebab kalah sekali memang auto bye-bye macam ni, confirm. So benda tu menjadi curse, orang kata. Dia kalah dengan kita, dia kalah dengan SMG, terus balik nombor 4. Sedangkan RSG merupakan calon juara. Ada tak Poji nampak RSG ni memang akan jadi calon juara? Tak. Memang tak Memang tak. Tak, sebenarnya dia top 3, yes. Tapi tapi dapat nombor 4. Top 3. Dalam kepala saya dia top 3, tapi bukan champion. Siapa yang champion? Siapa yang top 3 ni? RSG, Homeboys, SMG. Okay, faham. Kan hari tu kan podcast kan. Itulah timnya. Tapi Poji masih letakkan dia sebagai top 3, bukan juara lah. Sebab apa? Sebab apa bukan RSG calon juaranya? Sebab saya nampak, macam cakap, sebab kenapa dia tak boleh juara? SMG. SMG ni pun salah satu orang kata pemusnah cita-cita dan harapan tim lain juga. Betul, dia banyak memusnahkan harapan Selangor, so RSG. Geram juga dengan diorang sebab diorang kuat sebenarnya. So untuk wildcard ni insyaAllah diorang boleh InsyaAllah. Saya kalau boleh diorang minta champion pun tak ada apa-apa, tapi layak lah ke M5 kita nak tengok kan. Betul, dia 2 team kan dipilih daripada wildcard. Sebab daripada 8 team dia cuma ambil 2 team je. Betul. So saya rasa SMG boleh. So okay, untuk sebelum sampai ke wildcard lah, bila playoff start, bila Poji tengok bracket, bila Poji, sebab Poji antara orang yang saya rasa untuk season ni all the way contribute dari awal sampai last. Apa pendapat Poji tentang bracket tersebut? Apa penambahbaikan yang perlu ada? Sepatutnya jangan head to head ke? Sepatutnya macam ni ke? Sepatutnya hari tu dianjakkan ke? Sepatutnya best of 5 start daripada awal ke? Bagi saya, dia tak payahlah nak buat apa benda sangat. Dia tiru Indo cukup. Banyak masa rehat untuk player reset dan sebagainya. Dari segi penyusunan tu? Penyusunan. Sebab ada game yang satu hari kena main 2 kali. Betul. Tapi Indo boleh buat supaya player dia tak penat. Mungkin bajet juga. Sebab gap dia game dia jauh. Betul. Sebab ada satu hari tu dia main lower bracket final tu, itu je gamenya.
Hari Sabtu. Geek Fam lawan BTR. Satu game. Sebab tu dia bagi orang rehat yang rehat. Cara dia susun tu tak ada masalah pun. Bracket dia tak jadi masalah. Dia cara dia nak susun hari game tu. Oh, maknanya kalau Poji diberi ruang dan peluang, playoff tu sepatutnya harinya dipanjangkan lah. Mungkin start hari Rabu. Betul. Okay. Faham. Cuma ketika playoff tu, apa sebenarnya harapan Poji? Nak tengok playoff yang macam mana ke, ataupun memang okay, this is it? Dia daripada segi gameplay ke, performance ke, apa benda ke? Gameplay, performance, tentative, program, susunan. Program, kalau bagi saya, sebab saya pernah pergi dekat M4, kita pergi M4. Betul. Saya suka dengan M4, saya suka dengan Indo ni sebab dia suka bawa dia punya semangat, apa tu kata, kebudayaan dia. Oh, maknanya starting tu ada dia punya barongan lah. Betul. Kebaya lah. Kan masa tu yang dia untuk grand final, betul tak? So benda tu saya nampak satu, Malaysia ni kita pun ada juga budaya, ada juga apa tu vibe-vibe macam tu. Tapi tak salah kita nak buat menyanyi ke apa, tapi kita kena ada macam masa hari Malaysia hari tu kan, bawa orang bawa bendera Malaysia tu ke apa semua tu kan. Boleh je implement balik dekat grand final. Sebab sebab yang champion akan wakil Malaysia juga. So maknanya dari segi persembahan tu Poji mengharapkan something yang relate dengan culture Malaysia. Betul. Sebab tengok yang masa playoff Indo, kan Mara tu semua kan pakai baju kebudayaan diorang semua-semua tu. Oh, okay. Faham. Maknanya Malaysia ni dia masih lagi dari sudut nak deliver culture tu masih perlu ditambah baik lah. Bagi saya lah, dia bukan tak bagus kan. Dia bukan tak bagus apa yang dah implement sekarang. Sebab kita sekarang kena faham, peminat e-sukan ni anak muda. Betul. Sebab tu nak kena buat benda yang hype dan meriah. Tapi pada masa sama, saya suka dia tak payah banyak, sentimen sikit pun dah nice dah. Oh, okay. Macam perarakan yang lebih patriotic lah. Betul. Oh, okay. Sebab kalau dekat Indo, dia angkat tengok kan, dia angkat player, dia style tu lah dia bawa. Saya suka benda-benda macam tu. Kita nampak macam player pun dia rasa dihargai, dan orang yang nak buat konten ke pun macam wah, dia julang kan. Okay. Faham. Mungkin betul lah macam dia cakap tadi, mungkin dari segi bajet lah. Saya rasa bajet lah salah satu sebab satu lagi mungkin ruang yang diberikan tu sangat, space dia kecil. Betul, setuju. Kan, jadi pasukan-pasukan ni ataupun preparation tu mungkin agak tight lah sikit. Jadi itu salah satu lah. So playoff ni kita start hari Khamis. Poji datang lah daripada Khamis sampai habis. Oh, so macam mana Poji perlawanan game? Adakah intense ataupun sebab dekat Malaysia ni game Homeboys dia akan penuh. Betul. Game lain tu tak penuh, tu yang menjadi satu benda yang tak best lah, saya rasa. Satu benda yang saya rasa tim-tim lain patut ambil point lah sebenarnya. Apa yang Homeboys buat ataupun Daddyhood buat adalah dia bagi penyokong, peminat ataupun rakyat ni dia rasa dekat dengan tim tu. Bukan sebagai fan saja, tapi serasa macam family. Oh, tu being part of. Betul. Sense of belonging tu ada lah. Betul. Sebab contoh saya ada dekat dalam semua grup-grup Telegram semua tim. Contohlah kat dalam ni Group A lah. Macam nak fikir macam nak contoh Group A ada hari ni ada 80 chat. Bagus lah 80 chat. Group B ni ada 15 chat je. Group C, D, E ni memang hari-hari kosong. Tiba-tiba group Homeboys ada 8,000 chat, saya tak buka lagi. Oh ya? Sebab saya biasanya setiap pagi saya akan masuk, saya akan cakap, Assalamualaikum semua, apa khabar hari ni? Jangan lupa doakan Homeboys sampai champion. Benda-benda macam tu lah. Sebab ni owner yang buat macam tu. Yang dekat guru-guru saya tengok admin. Saya pernah cakap juga ada dengan tim-tim lain, admin boleh buat, impact dia tak besar macam player yang buat. Kalau kata player kat dalam tu pun, bagi je admin je pura-pura menyamar jadi player pun tak apa. Sebab diorang tak tahu pun. Tapi korang bagi, ada player dalam ni, hai-hai je. Macam mana kita 2018 masa tu Aiman Lapel dia jadi admin betul? Untuk Solo, untuk Daddy, betul tak? Yang saya ni pun chat, Daddy pun reply chat aku babi. Padahal Aiman Lapel kan? Padahal Aiman Lapel kan. Tapi benda macam tu dia bagi peminat ni rasa dihargai. Okay, faham. Bila dia rasa dihargai, by hook by crook dia akan datang walaupun daripada jauh. Ingat tak yang masa playoff itu ada je fan korang daripada Sabah, betul, daripada Kedah yang sanggup turun nak tengok, daripada Sarawak, Homeboys kan? Betul di Bukit Jalil. Itu mahalnya tu. Tapi saya rasa best lah, seronok lah time tu. Sebab
benda tu lama kan kita tunggu. Saya dah spend. Dia bukan pasal duit ni nombor 2, nombor 3 lah. Saya rasa lebih kepada tenaga lah. Saya rasa macam tenaga saya memang saya kerah habis-habis untuk grind lah. Grind kau-kau untuk beli pasu ni. Sentuh sikit, tak sentuh gitu. Tak tahu lagi. Ini kita punya Champion kan. Champion. So maknanya tadi bukan mudah lah. Saya rasa satu perjalanan yang agak susah. Cuma saya nampak anak-anak buah saya ni diorang lebih bersedia lah. Lagi-lagi ketika playoff lah. Sama juga macam playoff season lepas. Kita orang datang memang datang nak bantai. Bukan datang macam apa nak jadi. Tapi jujurnya kita orang lebih takut jumpa MPX NC sebenarnya. NC? Tapi korang kalah juga minggu tu dengan diorang. Bukan. Maksudnya kalau playoff kita jumpa NC mungkin agak susah. Gerun lah. Bukan gerun, kita mungkin susah sikit. Sebab yalah patch diorang. Patch Mali lah, patch support. Dari segi kalau kita, contohlah kita ban semua support. Sonic dia guna assassin pun power. Betul. Dia boleh guna Hanzo. Tiba-tiba dia guna Fanny. So kita dah nak kena korbankan ban lah kat situ. Tapi bila Team Hak ni kita faham. Sebab gameplay kita tahu gameplay dia. Jadi itu advantage lah. So untuk playoff ni kan, adakah Poji rasa selain SMG, RSG ataupun Homeboys, ada tak team yang Poji rasa team ni pun patut diambil berat? Diambil berat daripada segi? Mungkin ni champion dia. Mungkin Selangor ke, tiba-tiba Todak ke kan? Todak tak? Todak daripada awal tak? Daripada awal tak. Sebab saya tengok line up yang sama. Hampir sama. Okay. Sebab bagi saya kalau kata line up yang hampir sama, secara logiknya musuh boleh membaca permainan. Adakah Poji tak suka Todak? Bukan. Tak. Kawan-kawan. Kawan-kawan juga. Dia tak kawan-kawan. Tapi dia logik Kenapa macam di sini saya tengok dekat stream Ciku cakap kenapa diorang boleh menang dengan Homeboys lah. Ni lama-lama dulu. Dia cakap sebab Homeboys tak tukar player. So kalau kata diorang kekalkan line up Sepul tank ke apa, zaman tu Sepul Roma, kita boleh baca dah diorang. So saya fikir betul logik juga. Kalau kata kekalkan line up, macam tu je lah agak gameplay dia. Sebab Ciku pernah cakap kenapa dia tak boleh perform di peringkat dunia ataupun international, sebab tim Malaysia sini tak perform. Tak ada yang memberi saingan. Okay. Maknanya season ni memang tough season lah. Betul, sebab tu tough season untuk korang dan tim lain-lain lah. Selain daripada Todak, macam bukan Todak tu tak boleh champion ke apa tak. Bagi saya Todak kalau kata dia kena fully reset ke apa ke, baru boleh. Regenerasi lah. Betul. Bukan player sedia dia tak bagus, no. Tapi kita team dekat Malaysia pun evolve. Okay. Dia seiring dengan patch, seiring dengan gameplay. Okay. Faham. Untuk Selangor Red Giant pun sebenarnya, dalam Selangor Red Giant paling saya goyang sebenarnya dengan Gorgeous. Gorgeous. Bukan saya goyang macam takut ke tak, sebab dia daripada awal season dia adalah macam Villain. Dia macam kelahiran semula Ripo tapi lebih ganas macam tu. Sebab bayangkan, Ripo Tonting tak kena apa-apa. Orang suka Ripo punya Tonting. Gorgeous Tonting dia dikecam, dihina, dan walaupun dia kena terima hentaman tu kan, dia ada orang pernah buat video kan, kalau kata korang nak kecam saya tak ada masalah. Dia gentle. Okay. Dia satu watak keras dia. So bagi saya bila dia depan kamera interview pun dia mengekalkan karakter yang keras. Dalam game pun saya membayangkan dia benda sama. Mental dia mesti tak koyak. Mesti batu lah. Tapi koyak sebenarnya. Jadi tambah pula dengan dia pancake. Pancake tu pula sepanjang awal-awal sebelum season bermula dia adalah drama popcorn king. Okay, tak, saya rasa dia macam tu sebab Snapdragon orang perform. Betul. So ramai menjangkakan Selangor Red Giant akan jadi the next big three di MPLMY season 12 ni lah. So benda tu memang still jadi juga big three. Cuma diorang tak konsisten lah pada saya. Selangor Red Giant ni dia punya, itulah saya cakap, bila dia kalah dengan Homeboys, diorang jadi macam dah boleh dibaca. Sebab season 11 pun kan dia the only team yang boleh counter Faramis guna Yin. Betul. Bila Homeboys senjut, bye-bye. Pakai digi. Tak boleh. So benda tu lah yang membuatkan Selangor Red Giant saya rasa kurang menjadilah. Tapi sebelum kita nak sampai ke tahap
champion ni kita akan recap satu persatu pasukan lah. Mungkin Poji boleh bagi pendapat Poji sebagai seorang content creator. Kita start dengan Red Esport. Apa yang terjadi pada Red Esport sebenarnya? Dia lambat masuk. Kemasukan player baru tu untuk dia masuk week 5. Jadi bila kekalkan line up tu, itu satu risiko. Yang kedua, kita sedia tahu ada Milo. Ada juga Sora Payung, tapi Milo dia nak kena cast game lagi. Dia pun ada job dia lain. Dan Sora student. Banyak benda juga dia nak fikir, dia nak belajar. Takkan dia nak fail exam ke apa pula kan, tak boleh kan. Okay. So dia kena bawa satu backup coach ke apa ke, untuk bantu backup analyst ke, untuk supply information dekat player. Exot di Red Giant pada pendapat Red Esport pada pendapat Poji, Exot bagi saya bagus je. Cuma sebab keluar masuk kan, bukan keluar masuk, tukar antara dia dengan Kim. Dan sebenarnya bagi saya kemasukan satu-satunya player PH kat dalam tim pun menyusahkan. Oh ya? Sebab ada speculation yang sekulit lah dalam kita punya community, yang bawa satu Filipin mesti kalah. Mesti tak jadi. Dia kena bawa 2. Oh, dia kena ada dia punya kawan. Regu dia lah. Regu betul, yang boleh berborak juga. Contoh Pancake ada Pancake dengan Super Red. Ada Akadia. Miko ada Saksa. Ada Coach Pau. Nampak tak, dia ada kawan-kawan dia. So bila dia ni satu je, sebab beli bawa satu ni pernah jadi dah season sebelum ni. SMG bawa masuk Head. Betul. Nampak tak, Head tu punya perform dekat Filipin, main dekat SMG dia tak perform sangat. Okay, dia tak ada synchronization dia tu. Tak ada kawan gosip dia lah. Betul. Okay, betul. So bila benda yang sama jadi dekat Red Esport, saya macam ini jadi tak jadi je ni nanti. So maknanya Red Esport ni bila dia kehilangan slot, adakah Poji rasa Red Esport akan compete lagi season depan? Boleh compete tapi boleh beli slot tak boleh. Sebab ada ramai yang orang nak tarik handbrake. Mungkin boleh cuba-cubalah, tanya Muntu ni tak tahu kan. Tapi kalau boleh juga, jangan hantar tim yang sama. Bukan saya tak suka budak-budak Red, tapi dia pun kena restructure balik dia punya team, player semua tu. Bawa satu, orang kata, muka besar. Contohlah macam Onyx Onyx Filipin. Kyrie masuk first season bukan yang terus jadi sangat ke apa kan, tapi dia cuci team tu macam mana dapatkan apa tu gameplay. Momentum lah. Onyx pun dia pun dengan coach dia je, yang Filipin, coach Yep tu. Dua, nampak dua. Betul. Mesti dua. So kalau macam Red ni, diorang kena letakkan mentality no one bigger than club lah. Betul. So tak ada siapa yang akan selamat kalau tak perform. Okay, alright. Team Secret 2 kali terjerumus ke lembah penyingkiran. Tapi seronok untuk Secret sebab season ni diorang ada menang. Betul. Dan walaupun kita sedia tahu macam yang keluar dekat podcast kan, Max cakap sebab kita orang pergi qualifier ada Zaim Sempo tiba dah tak ada. Itu kadang-kadang masalah kau kena hadap lah, kena terima. Kita pun tak tahu masalahnya ni. Tapi Secret indahnya perjalanan Secret bagi saya adalah kita nampak diorang punya struggle, diorang punya menangis, diorang punya kecewa. Bila habis tu saya pergi belakang kan, borak dengan diorang kan, Mac nangis. Oh ya? Diorang nangis, koyak. Sedih juga ah. Sedih. Tak lepas playoff. Bukan, minggu awal. Oh, minggu awal. Bayangkan daripada minggu awal dia letak satu mentality yang aku tak boleh kalah. So benda tu saya nak cakap, diorang ni mesti boleh bounce back, tapi tak jadi, tak boleh nak buat apa. Tapi kita nampak perjalanan tu, setiap game diorang kalah, diorang mesti koyak. Dan sehingga ke last game pun dia masih mengharapkan aku boleh buat, dia percaya. Mungkin satu mentality Indo kan, tim-tim Indo kan bagi saingan kuat. Betul. So mental dia memang dah ready, cuma dia tak ready dengan tim dia. Okay. Tim dia tak boleh adapt lah. Betul. Dengan mentality Matt dan Max ni. Betul. Nak tunjuk yang dia tu gempak tak Max. Mula-mula main mid, Lepas tu jungle. Masa dia main mid tu pun, ingat first game dia lawan Todak tu. Betul. Patut dah boleh menang dah, skill up sekali je. Betul. Kena reverse sweep. So itu bagi saya dia dah boleh dah. So maknanya sabar jangan risau. Kita ada trofi kejuaraan. Betul lah Nip? Champion ni. So maknanya tadi tidak sepatutnya Team Secret begitu lambat lah untuk bounce back. Sepatutnya diorang ni memang boleh sebenarnya untuk kekal dalam MPL M-Boys. Tapi yelah, apakan daya, perkiraan kita ialah head to head. Betul. Dan ianya membuatkan Secret terpaksa
mengundurkan diri dengan rela lah. Berundur secara terhormat lah. Betul. Tapi dia, bagi saya, dia adalah tim yang disayang juga dekat dalam MPL Malaysia. Ya betul. Nah, Orang still, dia bukannya sebab disayang tau sebenarnya. Dia disayang sebab yang tak disayang ni lepas. betul. Itu. Tapi no offense to player sebenarnya. Apa yang kita borakkan ni bukannya merujuk kepada player. Lebih kepada organisasi lah. Lunatic. Lunatic pun bagi saya seronok sebab ada banyak muka baru. Tapi dia datang dengan masalah awal-awal. Ada isu kepala paip kan, tandas masalah dia daripada tak fly. daripada start season. Sebelum season. Sebelum season lagi. Player lari balik awal kan. Lepas tu tengah-tengah season tu pula player tak nak main, ada isu lah, ada pergaduhan di antara diorang. So macam berterusan. Lepas tu Playoff tak ada player Filipin. sebelum tu ada lagi tiba-tiba menggunakan nama yang sama, blacklist Lunatic, buat isu dekat negara lain. Walaupun dia tak ada kaitan, tapi sebab nama tu macam orang hentam. Okey. Tapi diorang bermain dengan tenang. Walaupun playoff tak ada Filipin, diorang ikat Todak. Betul. Berjaya mengikat Todak 2-1. Fine. And Todak agak goyang sebenarnya. Betul. Bila saya tengok mic check tim Todak, diorang kita tak boleh pandang rendah ni kan, bahaya tim ni. So benda tu, kemasukan AJ dengan EV pun banyak besar impact dia. Betul. Tapi AV nama dekat sekarang dia AV lah sekarang. AV dia boleh deliver jadi jungler bidan terjun. Tak jangka kan masa tu. Tiba-tiba boleh menang pakai Benedetta jungle. So benda tu satu benda yang macam respect bagi saya. Lepas tu saya seronoknya walaupun diorang tak ada fan yang bersorak untuk diorang. Betul, sebenarnya jujur kalau kita tengok yang fan yang ada sebenarnya, Homeboys, Team Hak, Todak, RSG, Selangor Red Giant, NC. Ini saja yang ada pasukan sorak. Yang lain-lain tak ada. Lunatic, SMG, Red. Siapa lagi satu? Secret memang tak ada lah. Memang terus jadi secret lah. So Lunatic ni manage to secure the slot. Tapi orang tak suka. Susah juga. Betul lah Public enemy Tapi public enemy pun tak apa. Diorang kekalkan slot. Macam lantak kau lah. Macam Daddy lah. Pergi lantak lah kau nak buat goal ke apa kan. Team aku kan. Betul. So sama lah mentality owner untuk Lunatic. Macam lantak kau lah. Aku nak cakap apa. Team aku dah layak dah untuk next season. Habis lah. Tapi best lah jadi public enemy ni. Jadi macam tu. Dah settle lah kan macam tu. Okay. Tapi andai kata Lunatic nak meneruskan perjalanan di MPL MY, hopefully siapa yang meneraju pucuk pimpinan Lunatic ni lebih bersedia lah dari sudut Capsha, katanya Capsha nak beli. Ya, kalau Capsha tengok podcast saya harap Capsha boleh susun balik, restructure balik Lunatic ni untuk menjadi antara tim yang digeruni lah. Betul. Sebab saya rasa Capsha ni ada banyak kawan-kawan, player-player yang biasa duduk dengan Capsha, lagi AJ dan juga AV dah lama dalam MPL kan, dah lama dalam Mobile Legends. Daripada Suhai sebenarnya diorang. So saya rasa diorang deserve. Saya tak menolak pun rezeki diorang ni. Saya mengakui diorang deserve. Cuma andai kata diorang nak teruskan, hopefully diorang restructure dengan elok lah. Dan saya percaya Capsha boleh buat lebih baik daripada yang sebelum ni. Tim Todak, kenapa out of nowhere dia tidak menjadi langsung? Nombor satu dia kalau jujur saya rasa sebab tak ada moon lah. Sebab tak ada moon Sebab tak ada moon. Kuasa rakyat tu, kuasa netizen ni membuatkan Todak sendiri mengambil keputusan untuk merehatkan moon Dia bagi saya untuk kuasa rakyat ke apa ke kan, organisasi tak boleh dengar suara rakyat. Oh ya. Yeah. Kena fikir bagi ini pada pendapat saya. Kalau kata organisasi cakap macam ni, nak player ni ke apa, kita based on suara rakyat. Yang bayar gaji player tu duit engkau. Tim ni tim engkau. Okay, faham. Engkau lagi kenal player engkau. Sepatutnya engkau boleh tengok performance diorang macam mana, dan coach ke apa ke ada data kan, dia perform tak perform. Jangan terima hentaman netizen ini tu tak. Bagi saya keluarnya moon pun daripada Todak ni impact dia besar sebab macam Yums dia dah biasa bergerak ada moon buka jalan. Dia bukan kata Zaim Sempo tak baik Bukan. Dia kemasukan Zaim Sempo tu kemudian selepas Martizi. Betul. So Martizi ni mungkin dia bagus sebenarnya masa dia dekat Lunatic lama tu pun okey je. Cuma untuk season ni kita tengok dia
Dia macam nak mengikut rentak Todak tu agak perlahan. Dia bukan sebab Todak tukar Todak Patriot. Boleh jadi badi. Sebab biasa kan Todak langgar kan. Betul. Jadi tiba-tiba Todak Patriot. Lembut kan. Lembut, lemah lembut. Jadi Martizi ni tak terikut gameplay barangkali Okey. dan banyak saya dengar Yums bergaduh dengan Ciku. Orang cakap dekat dalam grup lah, Rumours lah. Rumours kan, ada Facebook lah mostly kan, berita-berita tu kan. Ciku nak main jungle, apa tu rival apa tu lari kan. Macam mana berita ni kau dapat kan? Macam aku tak dapat. Tapi walaupun berita tu adalah berita yang kita tahu tak tahu dia punya sahih tak sahih, tapi berita tu dan performa diorang seiring. Oh, sikit sebanyak memang nampak macam macam kena je benda ni. Okey. So maknanya Todak tu sendiri di awal diorang mengambil keputusan untuk rehatkan Moon tu memang satu langkah yang dia tak sesuai. Dia melainkan kalau diorang boleh nak gantikan Moon, dia kena ganti dengan orang yang lebih bagus daripada Moon ataupun sama macam Moon. Sebab tu datang Zaim Sempoi tapi lambat sikit lah week 3. Okay, faham. Zaim Sempoi still acceptable. Betul. Tapi lambat lah. Dia lambat sangat masuk. Okay. Sebab 3 minggu tu tengok KDA Zaim Sempoi macam mana, damage dia bagi, positioning dia bagi, respect. Okay. Cuma mungkin dia macam Poji cakap lah, synchronize tu biasa Moon dia akan control mid tu. Betul kan. Jadi bila Zaim Sempoi mungkin dia agak pasif, dia tak boleh nak control mid tu macam Moon control lah. So maknanya rehatnya Moon ni netizen berjaya lah. Netizen berjaya merubah, tapi pada masa netizen sendiri yang kecewa. Oh ya yeah. Sebab banyak sebenarnya fan Todak banyak, dan fan Todak hanya lahir bila Todak champion. Betul lah apa Ikuto cakap Ikuto pernah cakap dengan saya, Todak ni dia ada fans ketika Todak kena menang. Betul cakap. Todak ni terciptanya Todak ni sebab Todak menang. Betul. Dia bukannya daripada kalah, lepas tu tiba-tiba menang, tu kalah, tak konsisten, apa famous apa. Tak, dia memang fans jadi sebab dia menang. Betul, sebab tu cakap benda tu memberi impact lah. Besar tau kesan dia. Oh, okay. So maknanya Poji sendiri sebagai netizen tengok bila Moon direhatkan ni, okay, Todak gonna be tak nice lah. Dan juga sebab kan banyak speculation yang diorang, bukan speculation, benda statement daripada diorang sendiri cakap kita akan buat rombakan besar-besaran. Tu kamu itu je. Okay. Tu kamu masuk Kuja. Bukanlah sebab Kuja tak main, tak boleh juga. Sebab dia tu tetap ada Acim. Acim kau tak buat kerja ke? Ancam. So maknanya even satu pergerakan pun boleh membuatkan banyak kesan dia. Kesan dia besar. Oh, okay. Tapi kudos tu Todak juga kerana berani mengambil satu langkah di mana dia menggantikan role yang orang kata sampai mati pun Ciku kat situ. Tiba-tiba Ciku digantikan oleh Raf. Betul. Saya rasa Raf memang pemain yang baik lah. Betul, dia perform. Dia memang carry the Todak to the next level lah. Itu impact yang kita nampak. Satu player boleh bagi banyak kesan, nampak betul tak? So Raf ni impact dia dah jadi macam Moon tau. Dia masuk ada kesan. Tapi dia di kawasan yang lain lah. Goal lane. Okay. Tapi pun still lambat lah pada saya. Sebab Raf masuk minggu ke berapa? Minggu ke 5? 5. Dia daripada awal kan? Tak. Raf 5. Raf lambat juga. Raf lambat. Minggu ke 5 ke minggu ke 3 dia masuk tapi dia tak main. Kan sayang. Betul. Sebab ramai yang, sebab saya nampak lah, sebab saya jenis orang yang akan meneliti bila rival lah kita, siapa yang bakal jadi rival, saya kena study lah. Sebab macam saya, orang cakap zone mekanik tua lah, minggu kedua tolong buang zone lah, zone tukang cas power bank dia di hood je lah gitu. Saya cakap kalau kau banyak duit, kalau kau ada duit, kau buat team. Kau tak payah sibuk team aku. Saya cakap macam tu lah. Tapi macam saya ni pula defensif. Saya memang defend apa pun, saya akan defend player saya lah. Diorang cakap kan minggu kedua lepas kalah kan, saya cakap okay, punishment untuk 3 coach saya ni, diorang kena buat live, terangkan kenapa boleh kalah. Yang malam tu saya dah malas, saya memang malas nak buat live lah. So diorang dikecam, saya pull crony lah, pub coach tersingkir lah, ancar budak TikTok lah, balik kan kau buat konten kat TikTok. Dihentam lah. Dihentam. 80% daripada komen tu semua cakap kenapa nak rosakkan homeboys lah, inilah itulah. Dia tak boleh macam tu kan. Tapi macam saya,
Macam saya sentiasa, ya saya ambil juga komen-komen tu. Saya akan bincang dengan saya punya sidekick saya lah, macam Abah. Saya akan bincang dengan orang-orang yang selalu dengan saya lah. Saya akan bincang, duduk, meeting, tanya. So benda tu untuk saya, netizen ni dia mampu bercakap saja. Sebenarnya dia tidak berada di posisi yang dalam nak membuat keputusan lah. Betul. Dan itulah yang perlu Todak lakukan sebenarnya, bincang antara diorang. So maknanya andai kata Moon balik, dia mungkin akan jadi kuasa besar balik lah. Boleh jadi kuasa besar. Sebab kombinasi dia dan Yums tu kita dah nampak. Dia Yums Siku lah. Let's say kalau Yums tak nak dah dekat situ. Sebab apa? Yums pergi SMG. Mungkin Yums pergi tim lain lah. Mungkin pergi pasukan lain. Kalau Yums tak ada, dia kena dapatkan replacement yang bagus juga, setanding dengan Yums. Sebenarnya kalau nak tahu, baliknya Zon daripada SEA Games, sebenarnya Todak antara yang nak Zon jugalah. Pembida lah. Tapi dia tak membida lah. Dia menunggu untuk Zon habis kontrak. I see. Saya ni lah. Cuma saya ambil keputusan untuk beli terus Zon sebab saya rasa saya tak boleh lambat. M-Series is around the corner lah. Lambat rugi macam tu. Lambat rugi. Nak tunggu habis kontrak memang jahanam. So saya terus buy out je. Okay, selepas Todak panjang sikit cerita dia. Sebab Todak ni legenda Kalau tanya saya, Todak ni satu benchmark yang kita kena pam. Betul. Kita sebab Todak adalah tim pertama yang nak fight gila-gila tim SG. Masa mula dia masuk, yang dia betul, season 6. Season 6 dia kalah bawa Minotaur sprint. Season 5. Season 5. Dan season tu kita tengok kan dekat KL tu macam aduh, kecewanya aku. Oh, okay. Faham. MPXNC. Adakah Poji menjangkakan MPXNC akan jadi mid table punya team? Mid table ya juga. Tapi masa tu saya goyang sikit lah sebab macam saya cakap, bila dia kekalkan player daripada Madness, orang yang sama, macam boleh jadi tak boleh jadi. Tapi masa tu saya fikir positif juga. Bila dah tukar organisasi, dah dapat cukup makan, dah dah makan nasi naga, dah makan chopstick lagi apa, chicken chop. Makan chopstick. Makan pergi. makan benda-benda yang berkhasiat. Dan juga kita nampak macam ni NC ni dia jaga, dia tunjuk dekat dalam konten-konten dia bawa Zaf tu pergi klinik, cek mata, dia sayang, jaga. Dan benda ni berani jamin sebenarnya, kalau kita serve dia bagus, apa yang dia balas kat kita pun bagus. Dan dia buktikan lah dekat pentas MPL. Dia orang duduk di mid table lah. Tak boleh nak champion terus, tak boleh, kena betul. Ada proses lah. Ada proses dia. Through the proses lah. Okay. So maknanya MPXNC ni ataupun brand NC ni, dia masuk ke dalam MPL MY ni membawa satu aura yang positif lah. Betul. Organisasi yang jaga player, ada hasil. Menjaga kebajikan dari sudut facility, makan, tempat tinggal dan sebagainya. Diorang memang fully fokus lah. Betul. Okay. Sebab saya rapat dengan dia punya boss, dan dia punya boss pun cakap dia tak boleh nak jamin gaji yang tinggi, tapi facility, perubatan, semua terjamin. Makan, kebajikan, semua ada. So benda tu saya rasa tak semestinya gaji tinggi tu boleh menjamin kebahagiaan. Tapi sebenarnya kalau benda-benda ni disusun dengan elok, yes, budak-budak boleh buat. Betul, sebab dia macam kata-kata kita zaman kerja dulu lah. Gaji tinggi, bos macam tahi tak guna. Betul. Tapi gaji kecil, bos bagus, lagi bagus kan tu lah. Lagi tenang lah. Ada peace of mind. Betul. Okay, alright, faham. Team Hak daripada dia tak menjadi, disingkirkan, kembali ke MPL, membawa Yura, Iris, Noah. Dia hanya mengekalkan Pandar dengan Gary je. Apa pendapat Poji tentang Team Hak? Okey je, tak ada masalah bagi saya. Bawa masuk Indo tak ada masalah bagi saya. Indo bawa satu pun tak ada isu, sebab bahasa tu tak jadi masalah. Language barrier tu tak ada sangat. Komunikasi tu bukannya satu halangan. Masalah. Okay. So Team Hak ni pada pandangan Poji macam mana? Dia bagi saya masa tu, dia boleh bagi fight, tak boleh champion juga. Belum ada ramuan sebagai champion mungkin tak, sebab dari bawa balik korang kan daripada SEA Games. Saya ambil logik fikir, kalau kat SEA Games Chibi lagi banyak main, so Chibi lebih perform lah. Chibi lagi perform. Maksudnya pilihan coach tu mesti logik. Okay. Dan sepatutnya masa tu Paps coach Team Hak kan. Kalau dikatakan kroni, sepatutnya Gary lah akan bermain. Okay, tapi based on stats, Chibi lebih layak. Chibi dapat macam tak risau lah season tu. Okay, alright. So Team Hak ni satu pasukan yang pada pandangan Poji kuat,
tapi bukan champion lah. Bukan champion. Dan juga masa minggu tu yang dia bawa masuk back sana tu pun lagi menakutkan. Oh ya. Yeah. Kenapa masuk back sana kalah pula? Dia lawan siapa Lunatic betul. Lunatic kan? Adakah dia underestimate time tu? Dan juga masa tu si Yun tu yang coach kan ke draft tu. Sebab Amok tak ada minggu tu. Oh minggu tu Amok tak ada. Amok mengamuk. Bermula minggu tu dan seterusnya sampai habis kan Amok dah tak ada. So diorang kehilangan satu otak untuk menggerakkan pasukan. Okay. Mungkin juga sebab ketiadaan coach lah, core coach tu hilang. Sebab EGM dia punya EGM ke siapa Jun nama dia. Jun. Bukan? Jun. Yun bukan. Yun Pare dia saja-saja je kat atas tu. Konon. Tapi saya rasa coach dia yang betul Jun tu dengan EGM lah. EGM kembali balik. And masa playoff tu ada Sora masuk pun nampak ada banyak impact kat perubahan dah. Nah nampak bagi Faiz macam mana diorang boleh menterbalikkan NC yang bawa satu strat healing sampai pagi kan. So tiba-tiba NC boleh kalah. So maknanya impact jugalah Sora. Memberi impact. Cuma dia kalah mental dengan Homeboys lah. Betul. Okay. Team nombor 4 RSG memang orang kata the most improved team. Calon juara. Coach Rain cakap Daddy Hood punya podcast puji diri sendiri. Dah memang champion macam mana? Untuk RSG RSGMY komen Poji lah. Komen jujur saya kat diorang kuat. Dia tu tak dinafikan. Tapi mungkin disebabkan diorang terlampau selesa. Kes yang sama jadi untuk SMG season lepas. Bila diorang dah terlampau selesa masa regular season, main tak kalah, menang. So sebab tu jadi bila kalah dengan korang tak boleh reset dah. Penjat. Macam mana pula diorang ni bila bagus pula. Itu kita bantai 2-0. Bukan 2-0 lah. Korang menang juga 2-1. Tapi kita tak pernah kalah ni. Dan diorang repost ni mengeluarkan satu statement The only team yang nak jumpa bukanlah Todak, bukanlah ini, bukan tu, Homeboys. So maknanya dalam kepala saya masa tu mesti bos RSG marah dah bagi kasut tak menang. Teruknya aku. Tapi tu yang saya fikir mesti bengang kan. Tak lah sebab diorang win streak satu. Diorang kalah dengan Homeboys sahaja. Tiba-tiba kali kedua dia nak jumpa sangat Homeboys, ambil. Sebab dia cakap apa minggu pertama? Homeboy menang nasib, boleh lah. Kita orang dah lead, menang nasib. Abang kau tak tengok ke game 3 tu korang buat study group dekat base? Game 3 tak bergerak kita buat. Diorang tak nampak benda tu. Netizen still cakap RSG the best ni. Bukanlah. RSG jujur saya baik sangat dengan RSG. In term of gameplay, macam saya cakap lah, kita orang sangat ready untuk kalahkan lah. So bagi saya diorang okay je. Cuma diorang terkejut kalah dengan korang untuk kali kedua sebenarnya. Dia mengkait macam dia mengkait. So maknanya ataupun Rain mungkin tak tengok TikTok Anca kot kan? Tak berani saya cakap macam tu. Silakan cakap. Saya kawan. Okay. RSG saya secara jujur dia kuat. Dia tim yang solid dan kuat. Cuma diorang tak bersedia untuk dikalahkan kali kedua. Bila kalah kali kedua oleh tim yang sama kalahkan diorang minggu pertama, diorang kalah terus. Tapi Poji kena tahu apa asas Homeboys MLBB. Apa ya? Jangan pernah kalah dengan RSG. Dulu Geek Fam. Dulu Geek Fam dah tidur. RSG. Sebab dia ada akta rahsia rasmi. Dia ada duduk di dalam akta rahsia rasmi. Betul tak Nep? Kenapa tu tak ada orang yang tahu? Kalau betul-betul dia tahu lah sebab apa. Dia duduk di hierarki yang kena go through banyak proses baru boleh duduk di akta rahsia rasmi. So maknanya saya dah cakap dengan budak-budak ni, kau nak kalah dengan siapa kau punya pasal. MPX NC ke, apa, SMG ke, SRG ke, no silakan lah. RSG jangan. So budak-budak ni membawa satu semangat tu, Daddy Hood tu. Mungkin lah. Kalau balik ni kena maki ni macam tu kan. So bila RSG terciduk, adakah Poji menjangkakan RSG akan terciduk dalam keadaan yang macam tu? Tak juga sebenarnya. Saya nak bagi biar ada fight lah. Sebab korang menang selesa. Menang tak bukanlah tak terlawan. Dia masih juga melawan, cuma dan ini bukan RSG yang kita sedia kenal di regular season lah. Regular season dia sangat-sangat solid on form. Dia garang. Betul. Tak bagi peluang.
Red Esport tak ada nafas tu. Betul. Baru nak klik mata, dah defeat. Benda tu je saya cakap, sebab diorang tak bersedia untuk terima kekalahan kali kedua daripada Homeboys. Mungkin kalangan Homeboys kot. Sebab tu cakap korang jahat. Homeboys ni jahat. Korang membunuh harapan. Okay. Betul lah, The King Slayer lah. King Slayer. Okay, The Champion Slayer. Sebab Team Hawk champion season 10. Kita tidurkan. Dan jalan korang tu semua korang jumpa champion. Betul. Kecuali Todak kat bawah kan. Sebab SRG yang pergi situ. So tak jumpa SRG lah. Tapi SRG sebenarnya dia pernah kalahkan kita di Esport MY, betul? Esport MY. Tapi masa tu dia guna nama Ilux kan. Dia guna nama Ilux. Kita orang akan sampai bila-bila ingat lah benda tu. Dia champion masa tu, dapat 20k saya. Betul. Dah lah champion. Lepas tu Expedia pula main tu. Geram je. Expedia ke Zakus? Bang. Bang. Tapi Bang tak datang Expedia main kan. Itu yang Bang kena buang tu. Dia tak datang. Dia pergi buat lesen. Jadi semua tak boleh terima dia buat lesen. So bila SMG sorry RSG tersingkir tu, memang Poji rasa Jalan dah senang lah. Okay. Sebab kita goyang ini antara pencabar kan. Poji goyang kat situ Ha. So awak memang, sebenarnya kalau tanya saya, hari yang paling stres bagi saya ialah hari lawan Team Hawk. Macam saya pernah tanya Anip itu season lepas lah. Game yang paling dia takut lawan siapa kan? Masa tu jumpa Raid. Sebab nyawanya satu. Nyawanya satu. Lepas tu kita main Khamis. Kalau kita kalah hari Khamis Jumaat, Sabtu, Ahad jadi public. Jadi bila kita menang Khamis, Jumaat, Sabtu confirm kita main. Sebab Jumaat kita akan upper bracket, Sabtu kita akan main lower bracket lah kalau kita kalah. Tapi Alhamdulillah kita manage to win lah. Dan benda tu secure kita sampai dapat top 3. So by this season saya dah bagi tahu kita orang takkan ulang kesilapan lalu. Kita orang dah tak nak penat main 10 game sehari. Okay, bak datang terus enjut full throttle lah. Cuma bila grand final tu kita habis minyak kat game 6 lah. Sakit dah ada. So and then kita jumpa SRG, Selangor Red Giant. Game ni pun sama macam saya cakap. Sebab saya kegoyangan saya dengan Selangor Red Giant adalah sebab solidnya Gorgeous. Tapi dia kena bantai 3-0. Ya betul. Tak bernafas. Tapi tak boleh cakap apa. Itu sebab mental korang dah ready. Sebab korang dah cakap kan tak nak jadi macam season lepas. So korang dah bersedia. Diorang yang tak sedia. Okay. Dan masa tu juga saya pergi tanyalah dengan abang-abang fan apa semua tu. Diorang marah juga. Sebab masa tu kan dekat Bukit Jalil tu, kat stadium tu, Dewan Seri Putra tu penuhnya Homeboys. Okay, daripada kawasan Homeboys sampailah ke kawasan depan player Selangor Red Giant tu, Homeboys. Itu semua Homeboys. Yang ada sikit yang tukang canting tu, itulah dianya Selangor Red Giant. Kesian. Ya ke? Sebabnya Selangor Red Giant masa beratur tu, diorang kat belakang-belakang. Homeboys di depan tu masuk dulu. Okay. Jadi dekat mana diorang duduk? Kat luar. Maknanya semangat tu tak sampai lah. Saya cakap saya pun macam on behalf of MPL saya minta maaf lah. Saya cakap yalah sebab kita pun kat situ kerja-kerja je kan. Betul. Minta maaf lah sebab tak boleh nak bantu benda ni sebab kita masuk tanpa tiket. Kita pun tak boleh nak kita nak filter macam mana? Kau fan apa? Takkan macam tu. Betul. Dia first come first serve kan. Jadi saya cakap player ke-6 tu penting. Fan-fan ni pun bagi impact nak bersorak ke apa. Yang bersorak masa tu saya dalam 8 orang je. Berat. Mental koyak semua kan. Saya tengok muka Simon pun macam aduh, redor. Tapi lepas tu pun diorang jumpa SMG. Ni kita bercerita pasal SMG terus lah. Jumpa SMG ada fight lah, not bad lah. Dan saya suka masa dia jumpa dengan SMG tu sebab diorang dah kalah 2-0. tapi macam tak kisah apa jadi kita buat juga. Okay. Sebab SMG ada rehat yang lebih Rehat lebih. Perasaan Selangor Giant tu apa yang korang rasa lah. Betul. Memang penat. Dan season depan Selangor Red Giant jangan kalah. Sebab Ipan pernah cakap saya, Didi, Ipan tak nak nangis season ni. Kenapa? Ipan tahu kalau tak nak nangis, simple je, jangan kalah. Dan dia tak nangis. Saya pula yang nangis masa menang. So maknanya bila masuk ke SMG, diorang bermula dengan baik. Halfway diorang kalah, tiba-tiba macam terperanjat kalah dengan Team Secret. And then tapi kalah Secret tu pun diorang cakap juga sebab masuknya Subway. Orang cakap
Oh, Subway main Hellcat macam tak betul. Macam mabuk. So dia cakap sebab masuknya Subway juga. Oh, maknanya dia cakap macam bukan full potential orang. Bukan. Oh, okay. So, SMG, pendapat Poji tentang tim SMG. Kuat dan terima kasih sebab bagi Homeboys champion. Oh, ya. Terima kasih sebab nak pergi wildcard. Tapi wildcard jalan susah sebenarnya bagi saya. Tapi saya yakin lah SMG boleh lah. Sebab bagi saya SMG tim yang kuat. Diorang pernah champion, tapi sebab saya rasa juga diorang pressure untuk diorang. Oh ya. Pressure juga sebab tak tahu korang rival kot. Mesti kalau kata top 3 ke apa, mesti korang akan bertemu dengan SMG. Okay. Dan benda tu pun impact untuk diorang mental supaya lebih habis reset. Tapi setiap kali habis game, yang reset tu korang. Diorang tak reset. Memang betul diorang daripada 3-1 jadi 3-3 kan. Bezanya untuk habis yang 3-3 tu, korang yang buat silap. Korang tak boleh nak tutup game semua. Okay, faham. Korang dah leading, lepas tu korang buat silap. Maknanya diorang menang atas kesilapan kita orang lah. Betul. Bukan menang atas kekuatan diorang. Sedikit sebanyak. Okay, alright. And then last, Homeboys. Tahniah juara. Tahniah. Untuk Homeboys, itu pun kesilapan korang. Korang menang saya tak nafikan kuat, tapi masalahnya adalah korang tak jumpa jalan nak habiskan game untuk 4-1 ke 4-0. Sebab based on performance korang sepanjang playoff, inilah the real yang kata champion. Tapi jumpa SMG ni macam Kryptonite dan dia macam kan, tidak semudah itu Ferguson. Betul. So dia mengikat kita lah. Betul. Goyang tau. Dan yang bestnya, SMG walaupun tak ada fan yang ramai, tak ada satu orang kata chanting yang meriah dan bergaya, dia friend and family je. Friend and family, diorang boleh buktikan tanpa jeritan tu, kita orang boleh bantai korang balik. Oh, okay. Tapi memang masa grand final tu Homeboys all the way lah. Homeboys. Tapi SMG ni ada satu bagi saya kesilapan paling besar dan dia kena cuci lah. Apa Sepanjang dia berjumpa dengan korang kat playoff tu, kesilapan diorang adalah diorang tak jaga Sasa. Oh. Kenapa korang menang? Hidup mati Zon hanyalah untuk Sasa. Oh, maknanya Zon memang dedikasikan diri dia untuk Sasa. Sasa mati korang senang hidup. Okay. Bukannya dia tak di-carry oleh Saksa sebagai jungler, tapi sebagai MM, Sasa punya position sangat mahal bagi saya. Oh. Dia pandai jaga posisi. So maknanya kesilapan terbesar diorang lah. Okay. Sebab benda ni dibagi tips oleh tim Todak juga sebenarnya, Ciku. Ciku cakap simple je, SMG ni either Stormy atau Sasa kasih shutdown. Memang tak jadi. So benda tu kita gunakan lah sebaik mungkin. Sebab Todak kalahkan SMG 4-0 kan season lepas. By this season mungkin diorang dah matang dan diorang bagi tentangan yang hebat lah untuk Homeboys. Cuma kelakar yang masa tu, yang masa Zon record Zon mati. Oh, itu masa dia pakai edit ada lot. Tapi dia ke belakang dia menyesal lah benda tu. Tak, sebab saya tengok masa tu dia mungkin mati. Sebab semua marah dia kan. Sebab ada lot. Cuma benda tu dapat macam saya cakap macam Poji cakap, dia di reset dengan sangat cepat lah. Homeboys ni. Betul. So Poji, apa yang manisnya tentang kejayaan Homeboys ni? Menurut pendapat Poji lah. Sebab Poji dah ikut saya daripada 2017 lagi 2018. Apa yang Poji rasa bestnya sampai, sebab saya tengok konten-konten Poji nangis kan. Ramai tuntut saya botak sekarang. Oh ya ke? Poji ada janji nak botak Janji botak. Cuma saya cakap job saya tak bagi sampai M5. Oh, so okay. Habis M5, menang kalah belakang cerita tetap botak. Minta maaf, tunggu. Oh, okay. So apa pendapat Poji lah secara jujur lah, kenapa Poji sampai tahap menangis? Dia sebab macam mana cakap, dia umpama fan Manchester United akan tahu. Masalahnya saya tak suka Manchester. Dia macam mana, kita menang kalah kita tak sokong. Oh. Itu the real fan, true fan yang kita nak Sebab untuk Homeboys, perjalanannya kita datang daripada korang, bukan kita lah, korang kita kawan kan. Kita nak, saya tengok perjalanan Daddy boleh groom budak-budak jadi talent apa semua tu kan. Lepas tu buat satu team tak pernah champion. Daripada Anik mula-mula masuk season 1 ada Misai ni, ada Misai, rambut Yuhai. Yuhai dia ke depan kan, rambut Yuhai tu geram je. Misai tebal tapi rambut Yuhai.
You hai gombak Manik weh. Betul lah. Daripada bocah-bocah adik-adik kan, sampai nampak style lah, rambut mulut kan semua sekarang. Nampak perubahan. Dan perubahan tu bukan sekadar daripada segi fashion, daripada segi gameplay. Oh, perangai. Dan walaupun korang mengekalkan tiga apa tu, Ipan Anik Chibi. tiga apa tu, Tiga serangkai lah. tiga serangkai player utama ni, impact dia sangat besar untuk tim. Dan jalan yang korang pilih tu memang susah. Ada orang pernah cakap, dia macam cakap, ada orang nak beli Anip, nak beli Chibi semua tu kan. Betul. Kan dia cakap, bak datang lah. So kita nampak, dan setianya diorang dengan Homeboys yang tak pernah champion. Oh, okay, faham. Kalau player, logik kan, kalau dia bayar mahal, tim tu pernah champion ke apa, mesti nak duduk di bawah pemerintahan seorang champion. Betul. Tapi ni apa, pandai jual baju je nak duduk sini kan. Apple lagi stay, Abah lagi stay. So maknanya benda tu bukan satu, itu yang membuatkan Poji terharu lah. Betul. Sampai nangis Sikit lah. Tak, sebab saya tengok video wife Poji kan. Tak, saya ingatkan dia tanya-tanya gitu je. Teruk dia ni. Saya nangis. So benda tu memang satu kenangan manis lah. Masa tu, sebab masa itu yang first tu dia buat masa season lepas lah. Season lepas kan kalah kan. Kita kan masa tu macam kalah kan. Saya terus pergi, saya kalah. Kan saya tanya kenapa betul. kalah. Kan ni bukan bos. Ni kawan. Betul. Tapi tanya macam, kau saya kalah. So maknanya Poji menangis yang gembira lah. Betul. Oh, dengan kejayaan Homeboys tu sendiri Okay. Ni antara orang yang tengok jauh mana saya grind siang malam pagi petang. Saya kadang-kadang saya WhatsApp Poji, saya cakap Ji minta maaf Ji, kalah, sorry Ji. So benda tu membuatkan Poji rasa tersentuh Betul, sebab orang tak nampak tau. Dan untuk beberapa tahun ni, walaupun saya dekat dalam industri, sekarang boleh kira saya dalam industri sikit banyak, pernah tak tengok saya bertukar tim? Macam tu lah. Sebab itulah Manchester United sebenar. Dia tak tukar tim. Jangan Manchester United Ji. Chelsea okey lagi. So tapi inilah dia punya, orang kata, hasil, doa, usaha dia, sini hasil dia. mahal lah benda ni. Mahal kan. Oi, mahal, ya Allah. Benda ni satu benda yang duit tu saya nombor 2 3, tapi lebih kepada saya punya tenaga. Saya ada masa saya burn out. Yalah, Anip antara orang yang tahu lah, kadang saya penat. Dia antara yang urut saya, picit saya kan. So nak dapat ni punya pasal sampai tumbuh jambang kan. Jambang sampai bergaduh sana sini. memang go through banyak proses lah. So hopefully apa yang Poji harapkan di MPLI dan juga M5 untuk Homeboys? MPLI satu tim, saya tak boleh nak mengharap banyak. Dan korang berjumpa dengan 8 ke 6 Indo. 6 Indo. Paling-paling saya tengok banyak paling-paling lah top 4. Top 4 lah. Begitu juga dengan M5. Alright. InsyaAllah boleh. Sebab kita Malaysia dah lama tak dekat top 4. Nombor 3 lagi manis. Okay, alright. So Poji mengharapkan sampai ke arah tu Akan pergi ke Jakarta dan juga Filipin? Jakarta saya tak tahu, Filipin yes. Filipin pergi Sebab Jakarta tak ada sponsor. Tak apa, kalau nak ikut boleh. Kita boleh arrange. So tapi kalau diberi peluang akan pergi lah. Akan pergi. Okay. Sebab saya akan fly pergi umrah dulu, balik umrah, dan saya terus pergi Jakarta lah, InsyaAllah. And kita dah sampai di penghujung. Poji, any last word untuk semua? Majulah sukan untuk negara, macam tu lah. Tak ada lah. Untuk bagi saya, untuk kata-kata kepada orang supaya jangan marah todak, jangan marah lunatik ke apa ke. Player tak bersalah. Untuk apa-apa hal player tak bersalah. Kalau player tak perform, mungkin organisasi bagi makan nugget ataupun tak sediakan kepala paip. Banyak faktor tu boleh tengok. Tapi usaha player, usaha dia mesti ada hasil. So maknanya kebajikan harus dijaga. Dan ayat Daddy season lepas, apa? Kita bukan tak boleh nak champion season ni. Allah cakap sini je. Okay, betul. Sebab apa kita mampu merancang lah, Tuhan menentukan. Betul. So daripada saya, terima kasih Poji kerana sudi support Homeboys since day one. Betul. Support Daddyhood, menjadi tali barut kepada Daddyhood daripada hari pertama lagi. Poji potong darah lah orang kata. Jadi Daddy Ghetto Crew. Sebab Ghetto Crew ni tak semua orang tahu. Betul. Tak semua orang ada dalam Ghetto Crew ni. So alhamdulillah, terima kasih Poji kerana sudi support. And ini hadiah untuk Poji juga, insyaAllah, untuk Poji jadi bangga kerana menjadi salah seorang yang selalu menyokong Homeboys. Terima kasih. Mantap. So jumpa next podcast. Kalau nak next podcast apa Poji rasa saya patut jemput? Korang patut jemput siapa? Kalau tak
Nak tajuk apa? Tajuk dia lebih kepada memuji homeboys lah. Memuji homeboys Coach Rin tak nak puji homeboys. Okey, kalau kata saya korang patut bawa kan, korang saya rasa korang patut bawa team yang tersingkir. Oh okay, Secret ataupun Team Red. Yes. Alright, Red Esport atau Secret. Okay. Tapi dia agak bosan sebab sometimes team yang tersingkir dah tak nak masuk kan. Tapi kalau boleh saya nak kan, kalau boleh dia yang pertama adalah team yang tersingkir, yang kedua adalah Todak sebab Todak tak nak muncul dekat mana-mana podcast. Okay, saya akan cuba bawa saudara Hajilan Todak sebagai jurucakap. Sebenarnya Kuja sebelum ni ada saya jemput lah, tapi ketika tu dia dekat RSG. Banyak restriction yang mungkin do and don'ts. Jadi saya rasa untuk season ni saya akan cuba bawa Kuja ke dalam podcast with Daddy. Bawa Kuja, okey lah. Wakil Todak, suara Todak, orang dengan suara Todak. Kuja ngajim lah. Boleh. Ni Daddy tu kan Anca duduk sini. Oh ya. Oh, no. Berat. Anca banyak ketawa. Ya. Dia banyak bercinta dengan Jannah. Alright, so terima kasih Poji. Jumpa lagi insyaAllah next podcast. Assalamualaikum.